Kuis sirah Nabi selepas dilantik menjadi Rasul sehingga berhijrah. Bilakah tarikh Nabi menerima wahyu yang pertama? 17 Ramadan tahun ke-13 sebelum hijrah. Di manakah Nabi menerima wahyu yang pertama? Di Gua Hira atau Jabal Nur. Siapakah yang menyampaikan wahyu kepada Nabi? Jawapan dia, Malaikat Jibril. Apakah surah pertama dalam Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi? Surah Al-Alaq. Berapakah bilangan ayat Al-Quran yang diturunkan buat kali pertama? Jawapannya 5 ayat. Selepas menerima wahyu, Nabi rasa takut dan pulang ke rumah. Apa yang Nabi buat bila dia sampai ke rumah? Nabi minta Sayyidatina Khadijah untuk menyelimutkan baginda. Isteri Nabi, Khadijah, membawa Nabi berjumpa siapa untuk mengesahkan perlantikan Nabi sebagai Rasul? Jawapan dia, Waraqah bin Naufal. Apakah wahyu kedua yang diturunkan kepada Nabi? Surah Al-Mudaththir yang mengingatkan Nabi untuk berdakwah kepada orang ramai. Siapakah lelaki pertama yang memeluk Islam selepas Nabi? Abu Bakar As-Siddiq. Siapakah wanita pertama yang memeluk Islam? Jawapannya, Khadijah bin Khuwailid. Siapakah kanak-kanak pertama yang memeluk Islam? Jawapannya, Sayyidina Ali bin Abi Talib. Siapakah hamba pertama yang memeluk Islam? Jawapan dia, Zaid bin Harisah. Pada peringkat awal, Nabi berdakwah kepada para sahabat secara rahsia. Berapa lamakah tempoh Nabi berdakwah secara rahsia? Jawapannya, 3 tahun. Di manakah tempat Nabi dan sahabat berkumpul untuk berdakwah? Rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam atau Darul Al-Arqam. Apakah seruan awal Nabi Muhammad kepada orang ramai pada peringkat awal? Nabi mengajak orang untuk beriman kepada Allah. Mengapakah Nabi berdakwah secara rahsia pada peringkat awal? Jawapan dia, Nabi tak mau ajaran dakwah ini ditentang oleh orang bukan Islam. Apakah hikmah Nabi berdakwah secara rahsia? Jawapan dia, ajaran Islam dapat berkembang secara perlahan-lahan dan pembesar Quraisy tidak tahu tentang perkembangan Islam ni dan seterusnya mengelak daripada tentangan terbuka oleh orang luar. Selepas berdakwah 3 tahun secara rahsia, Nabi akhirnya berdakwah secara, jawapan dia apa? Terbuka. Ayat Al-Quran manakah yang memerintahkan Nabi untuk berdakwah secara terbuka? Jawapan dia, surah Al-Hijr ayat 94. Oleh itu, sampaikanlah secara berterus terang apa yang diperintahkan kepadamu, wahai Muhammad, dan janganlah engkau hiraukan bantahan dan tentangan kaum kafir musyrik itu. Ketika Nabi nak berdakwah secara terbuka, Nabi mengajak orang Quraisy berkumpul di bukit apa? Jawapan dia, Bukit Safa. Siapakah pembesar Quraisy yang terus memaki Nabi selepas mendengar dakwah Nabi secara terbuka? Jawapan dia, Abu Lahab, bapa saudara Nabi. Apakah kebaikan berdakwah secara terbuka? Kebaikan dia, Islam dapat tersebar dengan lebih luas. Namakan 3 pembesar Mekah yang betul-betul menentang ajaran Nabi Muhammad. Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu Sufyan. Orang Quraisy menawarkan Nabi dengan 3 perkara untuk menghentikan dakwah. Apakah 3 perkara itu? Jawapannya, harta, takhta, wanita. Kenapa orang Quraisy menentang ajaran Islam? Sebab ajaran Islam merugikan mereka. Mereka tak boleh jual berhala, tak boleh amalkan riba, tak boleh tindas orang miskin dan macam-macam benda tak boleh nak buat. Golongan apakah yang menerima Islam setelah Nabi berdakwah secara terbuka? Ramai yang menerima Islam di kalangan hamba dan orang fakir miskin. Apakah yang terjadi kepada mereka selepas mereka memeluk agama Islam? Mereka ditindas dan disiksa oleh pembesar-pembesar Quraisy. Macam mana layanan yang diberikan pembesar Quraisy kepada Nabi Muhammad? Pembesar Quraisy menghina, memfitnah, membuang najis kepada Nabi dan mengancam untuk membunuh Nabi. Siapakah pembesar Quraisy yang memeluk agama Islam dan menjadi pelindung kepada para sahabat? Jawapan dia, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib dan Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Apakah punca Sayyidina Hamzah memeluk Islam? Jawapan dia melihat Nabi dibuli oleh saudaranya sendiri iaitu Abu Jahal dan Abu Lahab. Selepas itu dia pukul mereka dan dia terus mengucap 2 kalimah syahadah. Apakah punca Sayyidina Umar
memeluk agama Islam. Dia mendengar ayat daripada surah Toha yang dibaca oleh adik perempuannya. Apakah tindakan masyarakat Quraisy kepada umat Islam setelah Islam semakin berkembang? Masyarakat Quraisy melakukan pemulauan kepada semua orang Islam di Mekah. Bagaimanakah cara pemulauan tersebut dilaksanakan? Orang Quraisy membuat perjanjian untuk memutuskan semua urusan dengan orang Islam. Siapakah yang terjejas disebabkan pemulauan orang Quraisy kepada orang Islam? Keluarga Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Bagaimanakah cara pemulauan tersebut dilaksanakan? Orang Quraisy dia putuskan semua hubungan dengan orang Islam. Mereka hentikan semua urusan perniagaan, perkahwinan, persahabatan dan semua urusan harian dihentikan. Berapa lamakah tempoh pemulauan orang Quraisy terhadap orang Islam? Jawapan dia 3 tahun. Macam mana orang Islam dan semua yang lain bertahan dalam tempoh tersebut? Jawapannya, mereka hanya makan rumput, daun-daun kering dan kulit binatang. Dan ada kalanya ada orang Mekah yang baik hati yang bagi makan kepada mereka pada waktu malam. Bagaimanakah perjanjian untuk pemulauan ini terbatal? Orang Mekah ada yang rasa kesian dengan orang Islam dan mereka boikot pemulauan itu, dan surat perjanjian itu pun sebenarnya telah pun dimakan oleh anai-anai. Selepas dilayan dengan teruk oleh masyarakat Mekah, apakah tindakan yang dibuat oleh Nabi Muhammad? Nabi mengarahkan beberapa sahabat untuk berhijrah ke Habsyah. Kenapa Nabi Muhammad menyuruh sahabat berhijrah ke Habsyah? Sebab di Habsyah terdapat seorang raja yang sangat adil dan tidak zalim kepada rakyat jelatanya. Berapa kalikah umat Islam berhijrah ke Habsyah? Jawapan dia 2 kali. Hijrah yang pertama dan hijrah yang kedua. Siapakah yang menjadi ketua rombongan yang pertama? Ketua rombongan yang pertama adalah Saidina Osman bin Affan. Siapakah ketua rombongan untuk hijrah kali yang kedua? Saidina Ja'far bin Abi Talib. Apakah tindakan pembesar Quraisy lepas mereka tahu orang Islam berhijrah ke Habsyah? Mereka menghantar Amru al-As untuk menjadi wakil dan membawa balik mereka ke Mekah sambil memburukkan nama Islam. Apakah perkara yang membuatkan Nabi Muhammad rasa sangat sedih? Nabi berasa sedih selepas kematian bapa saudaranya iaitu Abu Talib dan isterinya iaitu Sayyidatina Khadijah. Tahun kematian kedua-dua insan yang disayangi Nabi ini juga dinamakan tahun apa? Tahun kesedihan. Mengapa Nabi menjadi sangat sedih disebabkan perkara tersebut? Sebab Abu Talib menjaga Nabi daripada kecil sehingga besar. Sedangkan Abu Talib meninggal tidak dalam agama Islam. Sayyidatina Khadijah pula menjadi isteri yang baik kepada Nabi dan menjadi tulang belakang perkembangan Islam di Mekah. Selain di Mekah, di manakah lagi tempat Nabi berdakwah? Jawapan dia, ke Taif. Siapakah sahabat yang menemani baginda ke Taif? Jawapan dia, Zaid bin Harisah. Apakah yang terjadi setelah Nabi menyebarkan Islam kepada penduduk Taif? Penduduk Taif marah dan mencederakan Nabi dengan membaling batu kepada Nabi. Selepas peristiwa itu, malaikat bertemu dengan Nabi. Apakah tawaran yang diberikan oleh malaikat? Malaikat menawarkan untuk menghempap gunung ganang ke atas penduduk Taif disebabkan perbuatan mereka. Apakah maksud Isra'? Isra' adalah perjalanan Nabi daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Apakah maksud Mi'raj? Mi'raj bermaksud perjalanan Nabi daripada Masjidil Aqsa ke langit di Sidratul Muntaha. Mengapa Allah mengisra' Mi'rajkan Nabi Muhammad? Sebab kerana Allah ingin menghilangkan rasa sedih pada Nabi Muhammad selepas kematian Abu Talib dan Khadijah dan selepas dakwah di Taif ditentang oleh penduduk Taif. Apakah yang dinaiki oleh Nabi dalam perjalanan tersebut? Nabi menaiki Buraq. Apakah yang Nabi dapat setelah bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha? Nabi mendapat perintah solat daripada Allah. Apakah yang Nabi buat setelah turun daripada langit? Nabi mengumpulkan orang Mekah dan menceritakan pengalaman Nabi dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Siapakah lelaki yang pertama mempercayai kata-kata Nabi ini? Jawapan dia, Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Apakah reaksi penduduk Mekah
lepas mendengar cerita Nabi tentang Isra' Mi'raj. Ramai orang Mekah tak percaya dan mereka mengatakan Nabi tu gila dan penipu. Orang yang lemah pula mula ragu dan menjadi murtad. Macam mana Nabi membuktikan bahawa Nabi bercakap benar mengenai peristiwa Isra' Mi'raj? Nabi menceritakan dengan tepat mengenai keadaan Masjidil Aqsa walaupun Nabi belum pernah pergi ke Masjid Aqsa tu. Berikan 3 mukjizat Nabi Muhammad. Yang pertama, baginda boleh membelah bulan. Yang kedua, mengeluarkan air daripada celah jari. Dan yang ketiga, memerah susu daripada kambing betina yang sudah tua. Nabi Muhammad membuat perjanjian Aqabah dengan kaum apa? Dengan kaum Madinah. Apakah kandungan dalam perjanjian Aqabah? Kandungan dia, orang Madinah berjanji untuk menyembah Allah dan tidak membuat perkara mungkar. Kenapa perjanjian Aqabah dibuat kali kedua? Jawapan dia, kerana lebih ramai orang Madinah yang telah peluk agama Islam dan ingin berjumpa dengan Nabi dan berbai'ah. Kaum apakah yang terdapat di Madinah? Kaum Aus, kaum Khazraj dan juga kaum Yahudi. Mengapa Nabi memilih Madinah sebagai tempat hijrah? Kerana Islam makin berkembang di Madinah dan orang Madinah menerima Nabi untuk menjadi ketua di sana. Apakah yang dilakukan oleh pembesar Quraisy sewaktu Nabi Muhammad berhijrah ke Madinah? Pembesar Quraisy merancang untuk membunuh Nabi. Bagaimanakah cara Nabi Muhammad berjaya menghindari rancangan tersebut? Nabi menyuruh Saidina Ali untuk ganti di tempat tidur baginda dan kemudian Nabi membaca surah Yasin ayat 1 sampai 9 sehingga Nabi boleh keluar daripada rumah tanpa dikesan oleh pihak musuh. Kemanakah Nabi Muhammad pergi bersembunyi sebelum meneruskan hijrah? Jawapannya, ke Gua Sur. Siapakah yang menemani hijrah Nabi Muhammad? Jawapannya, Saidina Abu Bakar. Siapakah musuh yang berjaya menemui Nabi Muhammad ketika hijrah namun gagal menangkap baginda? Jawapan dia, Suraqah bin Malik. Mengapakah Suraqah gagal untuk menangkap Nabi Muhammad? Kaki kuda yang ditunggangnya terbenam ke dalam pasir. Rumah siapakah yang telah Nabi singgah sewaktu dalam perjalanan hijrah ke Madinah? Jawapan dia, rumah Ummu Ma'bad. Apakah peristiwa mukjizat yang ada pada Nabi ketika itu? Nabi memerah susu daripada kambing betina yang sudah tua. Masjid pertama yang dibina dalam sejarah Islam adalah masjid apa? Jawapan dia, Masjid Quba. Bilakah Nabi sampai ke Madinah? Jawapannya 12 Rabiul Awal, tahun pertama hijrah. Rumah siapakah yang Nabi tumpang setibanya Nabi di Madinah? Jawapan dia, Abu Ayyub Al-Ansari. Okey, kita jumpa dalam video yang seterusnya.